Jadi akhirnya imam takbir yang keempat, dia pun sedang molek takbir yang keempat, imam besar Nabi salam. Tak boleh juga. Boleh. Bicara yang kitab Wisyah. Bab masbuk. Solat jenazah. Cuma nak ceritanya kitab Wisyah memang betul-betul tajuk sembahyang. Tapi sebelum masuk tajuk sembahyang, Syekh Muhammad bin Ismail datangkan dahulu berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Tetapi tidak didatangkan takrif pengertian Islam, pengertian iman, kemudian tidak didatangkan rukun agama yang ketiga iaitu ihsan. Islam, iman, ihsan. Serta takrif dalam kitab Pati Paridah yang saya baca hak maghrib, hak semalam tu. Tu dalam tu Islam, iman, ihsan. Sebelum didatangkan rukun Islam, sebelum didatangkan rukun iman, didatangkan terlebih dahulu takrif Islam, takrif iman dan takrif ihsan. Ini mustahak nak kena tahu ni. Jadi kuliah hak bulan lepas saya ada cerita dah berkaitan dengan Islam, iman, satu laginya Islam dan ihsan. Perbezaan antara Islam dengan iman dan perbezaan antara Islam dengan ihsan. Ini tiga rukun agama, tiga komponen agama. Ni kena asas ni kena tahu ni. Asas Islam, iman dan ihsan. Yang mana kita maklum hadis Jibril, dipanggil hadis Jibril, yang dikenali sebagai Ummul Hadis. Fatihah Ummul Quran, induk kepada Al-Quran. Hadis Jibril dipanggil Ummul Hadis, induk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam tu pembicaraan berkaitan dengan agama, Islam, iman dan ihsan. Nabi 23 tahun menyampaikan apa dia? Menyampaikan agama yang terkandung di dalam hadis Jibril Ummul Hadis. Hadis Jibril ni kalau kita mengaji hadis 40 Imam Nawawi, duduk nombor 2. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang pertama. Riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua hadis Jibril, riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Kalau kita buka dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi, di dalam sikit. Cari tajuk Babul Muraqabah. Babul Muraqabah. Didatangkan hadis Jibril, hadis panjang dia. Jibril alaihissalam datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rupa seorang lelaki yang tidak dikenali. Orang tempatan Madinah tak kenal. Nak kata orang datang daripada jauh, daripada luar Madinah, tidak ada tanda musafir. Tidak ada tanda musafir. Tanda musafir contohnya lampu letih. Pakaian orang perjalanan jauh, pakaiannya macam mana? Ada tandaan dia datang daripada jauh. Tidak ada tanda musafir. Berarti orang tempatan. Tapi orang Madinah tak kenal. Lelaki yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis syak. Lelaki yang pakaiannya bersangatan putih, rambutnya bersangatan hitam. Baju putih molek, rambut hitam molek. Ini lelaki yang dirupakan oleh Jibril alaihissalam. Lelaki yang syadidu bayadis thiyab, bersangatan putih pakaian, syadidu sawadi sya'ri, bersangatan hitam rambut. Daripada rupa Jibril inilah keluar hukum syariah, disunatkan tahsinul hay'ah. Sunat dipanggil tahsinul hay'ah, wak comel. Pakai biar comel, tubuh badan biar comel. Sunat tahsinul hay'ah. Pada ni siapa tengok pakaian Jibril AS comel, tubuh badan Jibril AS comel, tu sunat comel. Pada ni pakai comel sikit, gosok sikit, Allah orang ni jangoknya ahli dunia, jangan sunat. Pada ni. Adapun kalau kita dapat latihan daripada guru, itu cerita lain.
Guru tengok dia ni budak ni jangok somo ni. Tu guru pun nak latih dia, tu guru supaya duduk. Tu latihan. Tu lain. Kalau kita tak ada latihan dari guru, kita disunatkan comel. Sebab apa? Jibril datang jumpa Nabi dalam keadaan ni pakaian pun comel, rambut pun comel. Ini sunat. Kemudian Jibril AS datang duduk rapat lutut Nabi, lutut Jibril kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelik lelaki dia tu. Sahabat tak buat gitu. Kemudian ya Muhammad, Allah, ya Muhammad je. Pakai nama je. Kenapa tak sebut ya Rasulullah? Ada. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tengok. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tanya berkaitan dengan Islam. Kemudian lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab rukun Islam yang 5 perkara, Jibril AS pun berkata, sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kami jadi pelik, kami jadi hairan. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lelaki tadi tanya Nabi berkaitan dengan Islam, Nabi jawab wa yusaddiquhu, dan dia pun mengiyakan. Pelik kami, siapa orang ni? Dah lah tanya tu dimulai dengan ya Muhammad. Dah. Lepas tu bila Nabi jawab berkaitan dengan Islam, sadaqta, benar kau ya Muhammad. Sayyidina Umar kata kami pelik. Tanya, lepas tu membenarkan. Tak maknanya orang tanya ni pandai. Sebab itulah kalau kita tahu, kita buat pertanyaan. Tujuan kitanya sebagai tujuan Jibril AS. Tujuan apa? Tujuan supaya Nabi jawab, supaya didengari oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Hak tu dipanggil mengajar agama juga. Sebab di hujung hadis beberapa hari kemudian Nabi tanya sahabat, kenal tak lelaki tadi? Sahabat pun jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang mengetahui. Nabi kata, lelaki itu fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Lelaki tadi Jibril datang akan kamu, mengajar akan agama kamu. Ajar agama. Yang pertama Nabi kata Jibril ajar. Yang kedua Nabi kata Jibril ajar agama. Ajar macam mana? Jibril hanya bertanya. Yang menjawab Nabi SAW. Nabi yang mengajar, bukan Jibril. Jibril tanya je. Tapi tanya seumpama tu Nabi kata Jibril datang mengajar agama. Mengajar. Walhal Jibril bertanya. Yang menjawab Nabi SAW. Sepatutnya Nabi yang mengajar, sebab Nabi yang menjawab. Tak. Nabi kata lelaki tadi Jibril AS datang akan kamu, mengajar akan agama kamu. Mengajar. Mengajar ni berbentuk buat pertanyaan. Kemudian sebut agama. Apa dia agama? Jibril AS tanya apa? Tanya Islam, iman dan ihsan. Maka Islam, iman, ihsan itulah rukun agama. Tapi kita balik kepada Nabi kata Jibril ajar agama. Walha Jibril AS hanya tanya. Sebab apa dia panggil ajar? Sebab Jibril AS tanya supaya Nabi jawab, supaya sahabat radhiyallahu anhum tahu apa di Islam, iman dan ihsan. Jadi kalau kita tahu, kita boleh buat pertanyaan. Sebab kadang-kadang kalau dia pelik sikit lah bila kata buat pertanyaan, tak faham, nak tanya macam mana? Tak faham lah awak tanya. Kalau faham dah, tanya awak apa? Dia kata pula saya tak faham, tak boleh tanya ni pula dah. Kena-kena kadang-kadang yang bertanya tu hak faham juga. Tapi kenapa dia bertanya? Sebab soalan ni mustahab. Soalan ni mustahab. Maknanya orang dok tanya soalan ni, benda ni kalau dok tahu ni, bahaya kita ni. Kita buat pertanyaan, macam Jibril AS buat pertanyaan. Ada ni. Tapi jangan buat pertanyaan untuk menguji. Ni tak beradab.
Buat pertanyaan nak uji, nak tengok. Kalau ustaz ni boleh jawab, kelas. Kalau tak boleh jawab, tak sedap mari. Kok gitu tak boleh nak jawab. Dia panggil menguji. Itu tak beradab. Kadang-kadang dia bertanya tujuan untuk menuju. Dia bertanya, dia berkeling ke kawan dia. Khisi-khini kawan tu. Ustaz tu pun jawab, kena molek atas butir. Mana kena molek atas butir? Kena molek atas butir. Mupu amalan ni dia. Siap. Dia tanya tujuan untuk menuju. Ni satu masalah. Ada ni. Tapi kalau ditanya tujuan nak memperbetulkan, kita bukan nak nguduh siapa-siapa, tapi benda ni berlaku sangat-sangat. Kita nak tolong tegur orang tak heran kita ni. Jadi kita buat pertanyaan lah supaya orang mengajar tolong hurah, supaya kita sama-sama dapat perbaikikan dia. Tu tak apa. Ada ni. Ni. Ada orang dia sengaja nak handah je sebenarnya. Tak, kita tanya bukan nak handah siapa-siapa, tapi benda ni tak molek sangat. Jadi benda tak molek ni biar orang mengajarlah yang cerita. Maka mudah sikit orang terima. Tu tak apa gitu. Ada ni. Bukan semata-mata nak tuju kat orang. Ni ada kat pesen-pesen gini. Ada. Nak tanya, nak uji, tengok pandai tak pandai, tanya nak tuju kat orang. Tu tak beradab gitu. Kita tanya supaya diperjelaskan. Sebab perkara tu perkara yang mustahak. Ni atas pasak kita lah, atas tujuan kita. Macam Jibril AS buat pertanyaan, Nabi pun jawab. Lepas tu sadaqta, mengiyakan pula. Mengiyakan. Hak jawapan Nabi berkaitan dengan Islam. Kemudian soalan kedua berkaitan dengan iman. Kemudian soalan ketiga berkaitan dengan ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan inilah agama. Agama ni hak Nabi sampaikan selama 23 tahun. Jadi hadis Jibril dipanggil Ummul Hadis. Dipanggil Ummul Hadis. Ada ni. Satu lagi, kadang-kadang orang tanya, dah bila cerita-cerita bab syariat, cerita bab syariat ni, kita nak tanya tinggi sikit. Ada satu penyakit kau. Tajuknya syariat. Dia nak tanya tinggi-tinggi. Kenapa nak tanya tinggi-tinggi? Ni kadang-kadang kita dah main hak ustaz duk cerita syariat tu, kita nak tanya hak bab maqam ni. Dia kat pesan gitu. Tapi kita nak jawab soalan tersebut tak sesuai dengan tempat. Sebab apa? Kalau cerita pula kan pening pula orang ramai. Orang ramai ni nak betul syariat, tapi dia punya angin panggil dah. Angin lah. Angin ke panggil? Dia punya angin dia tu. Alah hak tu. Aku ngaji lama dah hak tu, yang pandai sangat dah. Ni hak ni nak tanya ni, hak ni mustahak. Padahal bukan mustahak pun. Hak tu hak bicara untuk orang-orang tertentu. Orang duk ngajar ni untuk hak peringkat awam, peringkat ramai. Dia pun nak tanya hak tinggi. Pada ni. Hak ni bergantung pada orang ngajar lah pula. Nak jawab ke tak? Anda tengoklah sesuai ke tak sesuai. Kadang-kadang kita duk fokus satu perkara yang kena amati, kena detail, kena halusi. Pergi celah kita tanya hak tinggi. Kadang-kadang orang ngajar takkan urut, takkan jawab. Dia pun kata, tak pandai nak jawab. Dia pandai cerita hak syariat aja. Tu ada nyakit belaka tu. Ada ni. Dia bagai-bagai. Ada ni. Dia pertanyaan tu lah jadi bagai-bagai. Tapi pertanyaan Jibril AS adalah pertanyaan supaya diperjelaskan. Kita boleh buat cara gitu. Buat pertanyaan. Tapi dalam hadis tu cerita berkaitan dengan agama, Islam, iman dan ihsan. Kemudian hak mustahak kita kena tahu takrif dia. Hak bulan lepas saya cerita dah antara Islam dengan iman. Islam dengan iman tidak berlaziman. Islam ni at-tasdiqul qalbi, ni membenar hati bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Adapun Islam al-inqiyad lil ahkam syariah, lil ahkam syar'iyyah. Al-inqiyad wal istislam. Al-inqiyad wal istislam ni dengan makna Islam ni akur, terima, iakan akan
hukum hakam syariat yang dia datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pergi kepada Islam. Iman, iman pergi pada pelaksanaan. Kerjakan, tunaikan. Itu ihsan. Hak Nabi SAW jawab, apa di ihsan? Nabi jawab, anta'budallah. Itu ihsan. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu maqam ihsan. Itu pergi pada maqam ihsan. Yang kita nak pergi pada ta'rif ihsan adalah anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahawa engkau mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan. Ihsan ni asal daripada hasuna yahsunu husnan, dengan makna elok, baik, bagus, molek, cantik. Itu ihsan. Baik-baik, comel. Itu ihsan. Jadi ihsan ni orang yang buat baik, orang yang buat bagus, orang yang buat molek dengan bahawa mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan. Itu ihsan. Hak dalam Quran sebut mujrimun tu. Hak dalam ayat sebut berkaitan dengan apa ni? Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan orang yang melakukan kebaikan melainkan kebaikan. Muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Siapa? Orang yang mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Itu ihsan, laksana perintah. Adapun Islam, al-inqiyad wal istislam, turut, terima, akur, iakan. Itu Islam. Iman at-tasdiqul qalbi, membenar hati. Itu iman. Antara Islam dan iman tidak berlaziman. Antara Islam dan ihsan tidak berlaziman. Ada orang Islam yang tidak beriman. Ada orang beriman yang tidak Islam. Ini cerita kuliah terdahulu. Orang Islam yang tidak beriman, kita maklum, orang munafik. Orang munafik, orang Islam. Orang munafik, orang Islam. Mati diuruskan sebagaimana orang Islam. Bahkan Abdullah bin Ubay, kita maklum, dikapankan dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jenazahnya disembahyangkan. Dan Nabi pun nak pergi sembahyang. Tapi tu ayat melarang Nabi daripada sembahyang. Tapi jenazah disembahyangkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa? Sebab orang Islam. Tetapi tidak beriman. Kekal neraka, bukan kekal neraka. Bukan neraka, neraka lapis bawah sekali. Neraka hawiyah. Neraka lapis paling bawah sekali. Sebab dia orang kafir. Kafirnya kat mana? Kafir di sisi Allah. Islam di sisi hukum zahir. Kafir di sisi Allah. Sebab Islam hubungan kita atas dunia. Iman hubungan hati masing-masing dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum akhirah kira kepada iman. Sebab tu apabila mati seseorang, perkiraan adalah iman. Persoalan barzah, persoalan berkaitan dengan iman, berkaitan dengan i'tiqad. Tak ada ni. Persoalan mati, persoalan iman. Husnul khatimah adalah al-maut alal iman. Mati dengan iman tu selamat. Itu al-maut. Ini husnul khatimah, baik kesudahan. Jadi ketika nak mati kira iman. Selepas mati kira iman. Atas dunia iman hubungan masing-masing dengan Allah. Yang kita kiranya Islam ataupun tidak. Apabila dia menzahirkan, dia akur, dia terima, maka dia orang Islam. Hati tidak percaya, dia tidak beriman, munafik. Ada ni. Cuma orang beriman yang tidak Islam. Ini kita cerita dah kalau terdahulu. Mungkin kita ada sedikit lah, tak berapa jelas. Sebab pandangan muktamad, nak sah iman seseorang tidak bergantung dengan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadah adalah untuk mengesahkan hukum zahirnya sebagai orang Islam. Untuk mengesahkan iman tidak bergantung dengan dua kalimah syahadah. Saya sebut dah terdahulu, terkadang ada orang yang bukan Islam, dia nak masuk Islam tetapi ada kekangan-kekangan, jadi dia tak berani nak menzahirkan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Sebab adalah kekangan-kekangannya. Dia hidup dalam masyarakat semuanya orang kafir belaka, tak ada seorang pun orang Islam. Tapi dia belajar luar, kemudian dia balik, dia nak kepada Islam tapi tak berani. Sebab apa? Sebab dalam keadaan masyarakat dia. Tapi dia belajar, sekarang ni banyak pula sumber-sumber yang dia boleh ikuti. Dia percaya sepenuhnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sah iman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi hukum zahirnya, hukum dunia, dia tidak mengucap, tidak ada orang tahu. Maka di sisi hukum dunia dia orang kafir. Kalau dia mati saat tu, tak ada lah, biasalah, kau orang kafir. Tapi di sisi Allah, dia orang beriman, balasannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang zahirnya Islam, mati dikebumikan di perkuburan orang Islam, tapi hati tidak beriman, kekal neraka selama-lamanya. Cuma yang saya sebut terdahulunya adalah, kalau kita dengar dalam radio IKIM, ada satu program hari Khamis, dia program untuk mu'allaf. Jadi mu'allaf tu kadang-kadang dia cerita latar belakang dia macam mana. Ada ni, dia cerita latar belakang dia macam mana, kepercayaan daripada agama Islam ni bila, tapi mengucapnya bila. Dia tu dia mengucap tu kemudian. Kenapa dia tak mengucap awal-awal? Kerana begini. Banyak kekangan, banyak halangan. Maka dia tidak mengucap. Dia tak mengucap lagi. Dia mengucapnya kemudian. Tetapi kepercayaan dia lama dah. Jadi bilakah dia beriman? Bermula daripada kepercayaan dia. Bukan bermula daripada mengucap. Tapi Islamnya bermula daripada mengucap. Ada ni. Ini hak pandangan muktamad. Islam, dua kalimah syahadah tidak menjadi syarat untuk sah iman seseorang. Jadi Islam, iman tidak berlaziman. Kemudian satu laginya, Islam dengan ihsan. Islam terima al-inqiyad wal istislam, terima akur. Sebab itulah kalau kita tengok dalam terjemahan doa iftitah, dalam terjemahan doa iftitah, musliman wa ma ana minal musyrikin tu, kadang-kadang dalam dia ada saklar, dia ada tu bacaan dalam semasa terjemahan. Saya pernah tengok satu terjemahan, musliman diterjemah dengan orang yang serah diri. Musliman diterjemah orang serah diri. Sebab apa? Islam ni mari dah taslim, orang yang serah diri. Apa makna serah diri? Serah diri makna akur. Syarat menetapkan A lah. Syarat menetapkan B lah. Dia panggil serah diri. Tak se-OS lah. Itu orang Islam, orang yang terima, orang yang akur, orang yang serah diri. Ada setengah tu terjemah, muslimang ni orang yang tidak ada pilihan. Orang yang tidak ada pilihan. Kenapa tidak ada pilihan? Kita ada pilihan. Allah menetapkan wajib, kita ada pilihan. Nak pakai tak wajib tak ada. Allah kata haram, kita ada pilihan. Tak ada, kita kena terima je lah. Kalau ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, kita ada pilihan lah. Satu Tuhan kata wajib. Tuhan ni payah wajib belaka ni. Tengok Tuhan selagi tengok, takut mudah sikit. Tu kita ada pilihan. Kita Allah Tuhan yang satu. Allah menetapkan wajib, kita ada pilihan? Tak ada pilihan. Kita kena akur, kena terima ketetapan daripada Allah. Itu dipanggil Islam. Orang yang tidak ada pilihan, al-inqiyad wal-istislam. Mana pun akur, terima, serah diri kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu Islam. Laksanalah pula. Ni jangan duk terima saja. Kalau Tuhan perintah, laksananya kerjakan. Kalau Tuhan larang, laksana maknanya tinggalkan. Itu ihsan, anta'budallah. Itu ihsan. Ada ni. Sebab itulah ihsan and Islam ni,
terima. Selagi diterima, kewajipan sembahyang, kewajipan zakat, kewajipan puasa, kewajipan haji contohnya, dihukumkan dia sebagai orang Islam walaupun tidak pernah sembahyang, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji sekalipun, selagi dia terima. Tak ada ni. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kena amati dengan fahaman khawarij. Khawarij Islam qaulun wa amalun. Islam ni terima serta laksana. Tak laksana kafir, itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak laksana kafir. Apabila tidak laksana pastilah engkar. Jangan buat ni buat kesimpulan seumpama tu. Dah kalau tak engkar, laksanalah. Tak laksana tu engkar lah tu. Ni kesimpulan yang salah. Ada ni. Orang yang tak semayang, semesti diengkar kewajipan semayang? Ada. Orang yang tak berpuasa, berarti diengkar kewajipan puasa? Tidak. Orang yang tidak tutup aurah, berarti diengkar kewajipan tutup aurah? Tidak. Orang terbabit dengan riba, berarti dia engkar pengharaman riba? Tidak semestinya. Orang yang terbabit dengan rasuah haram, berarti dia engkar pengharaman rasuah? Tidak semestinya. Orang yang mengumpat, berarti dia menghalalkan mengumpat? Tidak semestinya. Jadi kalau kata orang yang tidak laksana pasti engkar, tak kena kesimpulan tu. Kita banyak perkara agama yang kita tak laksana. Kewajipan-kewajipan agama kita tak laksana. Larangan-larangan agama kita langgar, berarti kita engkar? Tidak. Tapi kita lemah. Tapi bukan berarti engkar. Ni kata kena jaga molek ni. Ada ni. Ni biasa kadang-kadang kita nak memperbetulkan pemahaman masyarakat. Apabila tidak laksana, berarti engkar. Bila engkar, maka kafir, murtad. Ni kena beringat. Kena jaga molek. Dia dahulu timbul masalah murtad kafir, bukan kerana tidak laksana, kerana engkar, hina hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Situ hukum Al-Quran, orang mencuri kerat tangan, zalim. Itu bukan engkar, bukan menghina, atau kafir. Ada ni. Hukum Al-Quran, orang berzina kena sebat 100 rotang, zalim. Itu bukan setakat engkar, dia menghina, bukan dia menyatakan zalim. Berarti siapa yang zalim? Tuan punya hukum yang zalim. Situ jadi timbul peringatan-peringatan supaya jaga batasan Islam dan kufur, kerana ada golongan-golongan yang menghina hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Timbul masalah cerita batasan iman dan kufur, timbul masalah jadi kafir apa semua, bukan kerana tidak laksana, tapi kerana menghina hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila diceritakan batasan-batasan Islam dan kufur, alhamdulillah, sekarang sudah tidak ada dah percakapan yang berbentuk menghina hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Timbul-timbul sekarang hukum agama Allah, hukum yang terbaik. Hukum agama Allah, hukum yang sempurna. Tetapi sekarang kita belum lagi mampu nak laksana sekian-sekian. Itu cerita yang kedua. Tapi alhamdulillah sudah terima secara zahir. Laksana, kalau dia kata begian, tak laksana tidak ada ihsan. Melaksanakan hukum agama Allah dalam negara wajib ijma' ulama, bukan khilaf-khilaf. Sebagaimana kita wajib menegakkan agama dalam diri, sebagaimana kita wajib menegakkan agama dalam keluarga, wajib ijma' ulama ditegakkan agama dalam negara, wajib ijma' ulama. Tiba-tiba tidak dilaksanakan. Kenapa? Ni boleh pergi kepada
Kenapa? Adakah kerana tu kekangan tu menepati keuzuran pada syarak ataupun tidak? Situ pula. Tetapi kalau tidak laksana kewajipan menegakkan agama hak wajib ini dengan tidak ada sebarang kerana yang diuzurkan, yang dimaafkan pada syarak, maka orang ni orang yang zalim lagi fasik, orang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ni? Dia timbul bab zalim, bab fasik. Bab kafir tak timbul. Sebab apa? Sebab sudah terima, sudah akur. Tapi hatinya macam mana sebenarnya? Mulut alhamdulillah cakap manis dah. Hati umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawallas sarair, Nabi kata. Aku hanya diperintah zahir je. Hak tu dia dengan Tuhan lah hatunya. Takkan kita nak bedah hati dia. Nak tengok kamu ni kata hukum agama Allah ni baik. Hati kamu terima ke tak? Itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kita lebih mudah berhadapan dengan golongan yang menzahirkan tambuh kepada agama, nak banding dengan kita berhadapan dengan golongan yang mengiyakan agama tetapi dalamnya tak percaya. Itu lebih sukar. Memang lebih sukar. Kita lebih mudah berhadapan dengan golongan yang jelas-jelas tambuh pada agama sampai mereka menghina hukum agama, nak banding dengan orang yang cakapnya manis. Hukum agama Allah terbaik, lepas tu begini. Faham tak ni? Tapi waktu hubungan masing-masing lebih sukar kitanya. Sebagai Nabi SAW berhadapan kafir Mekah cukup mudah, berperang. Berhadapan dengan puak munafik dia banyak cukup sukar. Sebab apa? Sebab dia menzahirkan Islam. Sukar. Kalaulah Nabi SAW kalah dalam peperangan Uhud, tapi Nabi tidak kalah dalam peperangan Uhud. Kalau kalah orang Mekah sampai ke Madinah ditawangnya. Tapi kalau betul lah kalah, di manakah punca besarnya? Punca besar puak munafik. Itu punca besar. Lepas tu macam nak hadapi? Nak hadapi macam dia orang Islam. Itu lebih sukar. Nak hadap orang kafir Mekah cukup mudah sebab dia jelas. Ada ni. Cuma gini je lah, kita kira hati kita masing-masing. Hati kita masing-masing. Sebab dia hati ni, kekuatan hati ni mari daripada hak zahir, mari daripada kepatuhan zahir. Kalau kita zahirnya kita bersama dengan jemaah yang bermujahadah untuk tertegaknya hukum agama, setakat mampu, setakat yang boleh. Tetapi kekangan menyebabkan kita, kita punya cita-cita tidak terlaksana, tapi kita sudah taat kepada Allah sebab kita sudah mujahadah, sudah berjuang untuk supaya agama tertegak. Sebab tu walaupun hukum agama tidak tertegak lagi, tapi hati kita percaya sungguh-sungguh. Percaya hukum agama Allah kalau dapat dilaksana, selamat kita dunia dan akhirat. Macam mana kita boleh percaya? Walau belum terlaksana pun lagi. Macam mana kita boleh yakin? Sebab kita dalam keadaan kita ta'ah kerana nak memperjuangkan supaya hukum agama terlaksana. Tetapi kalau kita bersekongkol dengan golongan yang punya helohnya macam-macam. Helohnya macam-macam. Tapi cakapan mulut hukum agama Allah terbaik. Tapi helohnya macam-macam. Helohnya macam-macam. Ini golongan yang fasik, yang zalim. Kita bersekongkol dengan orang fasik yang zalim, kita akan jadi fasik dan zalim juga. Kekuatan dalaman kita akan jadi luntur. Akhirnya kita tak percaya dah kepada hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Sikit-sikit hukum Allah, sikit-sikit hukum Allah. Molek-molek dah kita aman ni kan. Makan cukup, hidup senang. Buat hukum Allah kan jadi huru-hara kan. Dia mari dah dalang dia. Sebab apa jadi timbul keraguan pada hukum Allah sendiri, Tuhan. Kerana kederhakaan fasik zalim bersama dengan golongan-golongan yang tak mahu melaksanakan hukum agama Allah. Kata hukum agama Allah ni baik hanya kok zahir. Pikuk cita-cita ihsan laksana tidak ada. Itu fasik zalim. Jangan kita terbabit dengan golongan seumpama ni. Berdosa sama kita,
Berdosa itulah yang akan melemahkan keyakinan kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik. Bila kita bersama dengan jemaah yang nak memperjuangkan pelaksanaan hukum agama Allah, walaupun belum terlaksana, tapi hati kita yakin penuh kepada sempurnanya hukum agama Allah, terbaiknya hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya cakap mulut saja. Faham tak ni? Ni kita letak diri kita tu molek dalam bab syariat. Terlaksana ataupun tidak, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cita-cita kitanya, mudah-mudahan kita ni pada masa kita hidup ni, kita boleh tengok tertegaknya hukum agama Allah dalam negara. Mudah-mudahan gitu ialah kitanya. Tapi kita kena mujahadah dengan ikhlas. Atau mustahak kepada kita. Ada ni. Cuma nak ceritanya, kenapa tidak timbul dah sekarang? Kapi-kapi tak timbul dah sebab batasan-batasan Islam dan kufur tu orang faham dah. Orang tak cakap mudah-mudah dah. Bab hukum agama orang tak cakap mudah-mudah dah. Tapi di dalamnya macam mana? Macam-macam orang hok Islam bukan boleh makan. Sedap cakap. Mari bawa kat benda, mari jumpa bawa Islam. Bukan boleh makan pun. Kenapa boleh cakap seumpama tu? Ni sebab apa? Sebab dalaman masing-masing. Kenapa dalaman seumpama tu? Kerana kita duduk bersekongkol dengan golongan yang fasik, yang zalim, yang tidak mahu melaksanakan hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di mulutnya, di zahirnya orang Islam, sebab masih lagi akur terima ialah hukum Allah, hukum yang terbaik. Tapi bila tidak ada pelaksanaan, duduk dalam pasti zalim, berdosa, dia akan melemahkan kepercayaan. Akhirnya hati kita tak terima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar hukum Al-Quran yang jelas nyata, batal iman kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Saya hanya nak letak molek Islam, iman, ihsan, suku-suku. Tapi kita beragama kena ada tiga-tiga. Saya asing-asing untuk kita memahami. Islam lain, iman lain, Islam lain, ihsan lain. Tapi ketiga-tiga kena ada. Kalau jadi orang yang beragama. Tapi Islam cukup simple. Kita terima kita orang Islam. Yang kita kiranya iman. Iman kita ni. At-tasdiqul qalbi. Membenuh hati akan perkara yang Nabi bawa datang. Dia at-tasdiqul qalbi ni benda dalam. Islam ni benda luar. Lidah jaga molek. Jangan duk cakap uduh-uduh bab agama. Perbuatan jaga molek. Jangan buat perbuatan yang menyebabkan batal agama. Itu mudah. Jaga lisan, jaga lidah, jaga perbuatan. Jangan bercakap dengan percakapan yang membatalkan agama. Jangan buat perbuatan yang membatalkan agama. Itu mudah. Tapi ini iman, kepercayaan, perkara dalam. Iman ni mari daripada ihsan. Mari daripada ihsan. Ihsanlah yang akan memantapkan iman. Ni pelaksanaan hukum agama. Kalau pelaksanaan hukum agama sekarang dalam diri kita, itu pelaksanaan hukum agama. Dalam keluarga kita, itu pelaksanaan hukum agama. Dalam negara, itu perjuangan kita supaya terlaksana hukum agama. Mudah-mudahan dengan ihsan ni lah yang akan mengkuatkan iman kita, kepercayaan hati kita dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ketiga-tiga kena lengkap. Cuma saya nak ceritanya perbezaan Islam, iman, Islam dan ihsan. Ada ni. Islam terima zahir akan agama. Iman membenuh hati, percaya hati kepada perkara agama yang Nabi bawa. Ihsan kita laksanakan perintah-perintah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga. Islam terima zahir akan agama, iman percaya hati akan agama, ihsan
laksanakan tuntutan agama. Ada ketiga-tiga ni beragama, lengkap 3 bahagian. Kemudian kita balik kepada takrif Islam kita terdahulu. Balik pada takrif Islam. Kemudian takrif iman kita akan bicara balik. Takrif Islam. Yang mana pandangan yang muktamad, Islam adalah terima, bukan laksana. Laksana ihsan. Tapi tidak dinafikan. Ada pandangan yang mengatakan bahawa Islam adalah laksana. Wa qilal amal, ada qil, ada setengah mengatakan Islam tu laksana. Itu pandangan daif. Pandangan muktamad, Islam adalah terima, laksana pergi pada ihsan. Kemudian iman, at-tasdiqul qalbi, membenar hati. Itu iman. Kita biasa tak dengar iman, tasdiqul qalbi, ikrar bil lisan, buat dengan jawarih. Biasa tak dengar. Sekarang dalam kitab tauhid, iman adalah membenar hati jua. At-tasdiqul qalbi faqat, membenar hati jua. Tapi kita terkadang kita dengar takrif iman dengan 3. Tasdiqul qalbi, ikrar bil lisan, buat dengan jawarih. Nak kira mana pula tu? Ini ada pandangan-pandangan yang berbeza. Ada ni. Sama dengan Islam, satunya Islam terima, laksana ihsan. Tapi ada pandangan mengatakan Islam tu laksana. Nak kira mana pula tu? Sama dengan iman. Dalam kitab tauhid, iman adalah membenar hati jua. Ikrar dengan lisan, Islam. Buat dengan jawarih, ihsan. Tetapi ada pandangan mengatakan iman 3. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Itu pandangan mana pula tu? Ada ni. Ni kita sesa. Tapi payah sikit lah sebab nak sambung tu dia payah. Mungkin sebulan. Sebulan baru sambung. Dah kita banyak bulan dah tau. 5-6 bulan dah rasanya. Dah. Inilah satu-satu kelas sebulan sekali. Kelas minggu sekali pun kadang-kadang ulang balik minggu lepas. Duduk pondok, kitab tu hari-hari. Kitab tu hari-hari. Ada ni. Pagi sampai ke malam belah-belah kitab. Tapi esok kitab tu lah juga. Lusa kitab tu lah juga. Sambung. Kapung ngajar seminggu sekali. Saya ngajar seminggu sekali kapung ni. Hak tu lah hak paling bagi saya lah. Seminggu sekali tu kira-kira dekat-dekat nak putus mualak dah. Kita sebulan sekali ni tak ada mualak dah kitanya. Bulan sekali. Tak kena gaya kita tak hubung mana dah. Bulan sekali. Lepas tu saya mula-mula dah ajak tu. Duk mikir. Sebulan sekali. Gelak gambar rasanya. Mari tiap-tiap minggu skandal tu. Skandal tak tu. Kan? Suka dia orang ni ngajar sebulan sekali ni. Ngajar kitab, lepas tu sebulan sekali. Jadi kita kena ulang-ulang balik hak bulan lepas apa semua. Jadi kita ambil sesa. Islam ada 2 pandangan, terima dan laksana. Iman ada 2 pandangan, membenar hati sahaja ataupun membenar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Dia pandangan-pandangan kena cermat belaka ni. Ini semua pandang ahli sunnah wal jamaah belaka ni. Perbezaan ni semua ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau salah letak, tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah. Mana ni? Sebab kalau kata iman benar hati jua. Ulama tauhid, puak murjiah sama pengertian. Puak murjiah salah huraian dia, tapi takrif dia sama dengan ulama tauhid.
Kalau kata iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih, itu ulama fiqh, ulama hadis, ulama khawarij begitu juga. Tapi huraian dia berbeza. Faham tak ni? Iman benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih, itu takrif iman di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh, muhaddisun, ulama-ulama hadis. Tapi itu juga takrif iman kepada khawarij. Tapi bawakannya berbeza. Bawakan berbeza ni kalau letak molek kalau salah letak, kita hura bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi, sebab saya pernah dengar orang ceramah. Ingat baik, iman kena ada 3. Benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Tapi kalau benar hati saja, amalnya tak ada, iman tidak sah, itu khawarij. Bukan fuqaha, bukan ulama hadis, bukan. Berapa huraian dia lain kok lain. Takrif sama, tapi huraiannya berbeza. Ni kena letak molek, kena letak molek. Kita cerita iman sebelah, kita cerita Islam. Islam yang pertama, yang muktamadnya adalah terima. Al-inqiyad wal istislam, aku terima akan segala perkara agama. Waqila al-amal, kata sekolah ulama, Islam tu laksana. Islam tu buat. Kalau tidak laksana, kena pula. Sebab khawarij pun Islam laksana juga. Khawarij kalau dah laksana, kafir. Kita ahli sunnah pandangan kata Islam adalah laksana. Tak laksana, Islam tak sempurna. Islam yang berdosa. Ada kena pergi kot tu. Ada kena pergi kot tu. Selesai situ. Kita pergi pada rukun. Rukun yang pertama, mengucap. Itu terima ke laksana? Itu laksana. Buat. Asyhadu, kita ucap. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Terima ke laksana? Itu laksana. Yang ketiga, mengeluarkan zakat, pun laksana. Yang keempat, berpuasa, pun laksana. Yang kelima, mengerjakan haji. Jikalau engkau kuasa kepadanya, pun laksana, bukan terima. Jadi macam mana antara takrif dengan rukun? Kemudian apabila rukun Islam tu mendirikan sembahyang, bila rukun Islam tu mengeluarkan zakat, berpuasa, mengerjakan haji, rukun Islam. Kalau tak ada rukun, tahu tak rukun tu apa rukun? Rukun ni ma yatawaqqafu alaihi sihatus syai'. Itu rukun. Bunyi Arab sikit. Padahal kita pun faham. Apa dia rukun? Barang yang terhenti atasnya oleh sah. Kan gitu? Rukun sembahyang, perkara yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang. Ke mana rukun? Kerukun ni boleh cincai-cincai, buat tak apa, tinggal tak apa. Itu rukun. Tak. Rukun adalah perkara yang terhenti atasnya oleh sah. Jadi rukun sembahyang, nak sah kena ada rukun. Rukun wuduk, nak sah kena ada rukun. Rukun puasa, nak sah kena ada rukun. Rukun haji, sama lah. Rukun iman, sama lah. Nak sah iman kena lengkap lah ke-6 rukun. Baru sah iman. Tak ada ni. Itu rukun. Jadi sekarang ni rukun Islam adalah mendirikan sembahyang. Bila tidak mendirikan sembahyang, tak ada satu rukun. Kalau tak ada satu rukun, mana Islam batal? Tak apalah kalau batal, kita pakai mazhab Hambali. Mazhab Hambali batal. Orang tak sembahyang, kafir, batal Islam. Itu mazhab Hambali. Berpuasa, rukun. Tidak berpuasa, tak ada satu rukun. Tidak mengeluarkan zakat, tak ada satu rukun. Tidak mengerjakan haji dalam keadaan berkemampuan, tidak menyempurnakan satu rukun. Lepas tu batal Islam, sebab tak ada rukun. Itu khawarij, bukan ahli sunnah kalau batal. Lagi dia tahu kat mana? Kemudian rukun yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah.
Itu buatlah tu. Laksana. Buat. Ucap. Orang tu mak ayah dia Islam. Mak ayah dia Islam. Mana Islam lah dianya? Islam dipanggil taba'an li abawai. Islam yang dipusatkan daripada ibu bapa. Tiba-tiba ngucap tak pandai. Ngucap tak pandai. Ya ada orang Islam. Fatihah tak pandai, tahiyat tak pandai, mengucap tak pandai. Orang hok belah-belah ni, belah ni. Serawak sudah silap orang tu. Tanya latar belakang dia. Mak ayah dia, tok nenek dia macam kita juga. Memang Islam daripada atas. Atas tu setara mana tak tahulah. Pada ni. Bukan kata mak ayah dia tu mu'allaf ke, bukan. Mak ayah dia, tok nenek dia macam kita juga. Memang keturunan orang Islam. Tapi tak reti apa satu. Fatihah tak reti, tahiyat tak reti, mengucap tak reti. Kita nak ukur ni macam mana? Rukun Islam mengucap. Dia tak pernah mengucap. Dia bukan kata tak pernah semayang, mengucap pun tak pandai. Kita nak ukur macam mana? Mengucap rukun Islam ni. Kafir ke dia? Jangan. Anda tahu ke mana tu? Sebab mengucap tu rukun. Saya biasa kadang-kadang, oleh kerana dia agak bersimpang siur sikit. Yang pertama, Islam dengan makna terima, tetapi dengan rukunnya tidak selari. Sebab rukunnya mengucap, mendirikan semayang, mengeluarkan zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Rukunnya terima. Ini semua bukan terima, ini semua buat. Pandangan kedua, Islam dengan makna buat. Okeylah, rukunnya buat, mengucap, mendirikan semayang, mengeluarkan zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Tapi timbul persoalan pula, semua tu rukun. Kalau tak ada satu rukun, Islam dia batal ke tak? Tak batal. Kalau batal khawarij. Dah kalau kata rukun apa tak batal? Lagi ke mana pula tu? Dan tau. Dan kita akan ambil dua-dua pandangan ni. Sebab kedua-dua nak Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma pandangan yang muktamad dengan pandangan yang masyhur. Pandangan muktamad, Islam makna terima. Pandangan dhaif, Islam dengan makna buat. Tapi ini pandangan masyhur. Masyhur kata Islam tu buat. Dan kita ada kata Islam ni junjung. Apa makna junjung? Islam dengan makna junjung akan perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Junjung mana apa? Junjung mana buat? Ke junjung mana apa? Junjung mana terima? Junjung mana buat? Ni kita kadang-kadang dia tak mana Islam mana junjung. Junjung mana buat? Itu pandangan dhaif tapi masyhur. Ramai orang sebut Islam ni buat. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah cuma nak letak molek. Sebab khawarij Islam makna buat juga. Cuma khawarij tak buat kafir. Tak buat kafir. Atau khawarij. Kita Ahlussunnah tak buat, Islam tidak sempurna, tak kafir. Dia agak situ pula. Tapi cuma persoalan kita bila rukun Islam tu buat, tinggal satu rukun. Gimana? Dia dalam kitab ni, ulama ni dia akan hura biar jadi selain, biar jadi bertepatan dengan Ahlussunnah. Setengah menghuraikan Islam dengan makna buat, rukunnya pun buat, tapi bukan rukun hakiki, bukan rukun sungguh-sungguh. Rukun sungguh-sungguh ni rukun semayang, tak ada batal lalu semayang. Rukun iman lah, tak ada batal lalu iman. Rukun wuduk lah, tak ada, tak sah wuduk. Tu rukun sungguh, rukun hakiki. Lepas tu Islam dengan makna buat, rukunnya pun buat. Itu bukan rukun hakiki, seolah-olah seperti rukun. Dipanggil rukun urfi. Rukun pada panggilan. Sebab apa pada panggilan rukun? Jadi dengan sembahyangnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan hajinya ni kok, kalau tak ada hak ni kok macam tak ada Islam. Jadi hak ning ni seolah-olah macam rukun dah. Kalau mu tak semayang, mu tak keluar zakat, mu tak berpuasa, dah mu bukan orang Islam seolah-olahnya. Jadi mendirikan semayang, mengeluarkan zakat,
seolah-olah seperti rukun. Bukan rukun sungguh. Sebab kalau rukun sungguh, tak ada satu batal Islam. Ada tak batal? Dan kata rukun, seperti rukun. Seolah-olahnya rukun. Dia panggil rukun urfi, bukan rukun hakiki. Rukun hakiki, rukun sebenar-benar, macam rukun sembahyang. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'. Perkara yang terhenti atasnya oleh sah. Rukun sembahyang, anak sah kena cukup rukun. Rukun Islam seperti, bukan rukun hakiki. Ini ahli sunnah wal jamaah. Khawarij ada dah lah, tak sembahyang kapi, tak puasa kapi, zakat tak bayar kapi, Mekah tak pergi kapi, itu khawarij, bukan ahli sunnah. Kena jaga pula situ. Gimana? Kemudian kita balik pada mengucap. Mengucap, contoh macam tadi, dia tidak pernah mengucap. Dia tidak pernah mengucap. Tapi mak ayah dia Islam. Kita hukum dia sebagai orang Islam. Dia tak reti mengucap. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Hanya wajib kepada orang kafir yang nak masuk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah wajib kepada orang kafir yang nak masuk Islam. Orang Islam yang mana Islamnya Islam baka, dia panggil Islam warisan. Panggil tu. Islam baka, Islam warisan, Islam keturunan. Jadi Islam baka ni, mak ayah Islam automatik dia Islam. Mak ayah Islam automatik dia Islam. Sehingga kan mana-mana ayah, mana-mana sama ada ayah ataupun ibu masuk Islam, anak yang belum baligh automatik Islam tanpa perlu mengucap. Mana-mana ayah sahaja ataupun ibu sahaja yang masuk Islam, anak yang belum baligh automatik Islam, tabaan tadi, ikut ayah ataupun mak yang masuk Islam, mereka tak perlu mengucap. Adapun kalau anak tu balik dah, dia sendiri-sendiri. Nak Islam dia kena mengucap sendiri. Ada ni. Ni hukum agama. Tapi sekarang ayah masuk Islam, mak kekal agama asal, anak mak pegang supaya kekal dengan agama asal. Sepatutnya bila ayah tu Islam, anak yang belum baligh automatik dihukumkan Islam. Gimana? Sekarang ni apabila jelas nyata undang-undang tu tidak menyebelahi kita, menyebabkan orang yang belum Islam, yang ada cita-cita nak masuk Islam, maka cita-cita mereka akan jadi kendor, akan jadi terbantu. Sebab apa? Sebab pasangan suami isteri, sebelah seorang saja yang nak masuk Islam, seorang lagi tambah, tambah. Maka hak masuk Islam ni mikir, anak macam mana nanti boleh kemak lah nanti kekal agama asal. Akhirnya dia akan terpisah dengan anak. Oleh kerana sayangkan anak, dia akan tergendala cita-cita nak masuk Islam. Tak ada ni. Yelah, dia nak masuk Islam, tapi dia sayangkan anak. Nanti dia masuk Islam, isteri kekal agama asal, isteri akan bawa ke mahkamah, anak ni hak saya sebagai ibu. Maka ayah keseorangan, maka ayah pun tak berani nak masuk Islam. Hak kemudian pula. Padahal dia punya risiko dia. Dia punya risiko dia. Perkara ni menjadi satu kemenangan besar kepada orang bukan Islam. Tapi orang Islam hanya senyum sahaja. Nah, begitu je. Hak lepas dah. Hak akan datang. Macam mana? Dia nak masuk Islam, dia cuba ajak isteri dia, mari masuk Islam. Isteri tak mahu. Mu masuk Islam, anak dengan aku. Mana? Tak ada apa lah. Jelas dah keputusan. Jadi macam mana ni hak nak masuk Islam? Sebab dia nak masuk Islam, ajak isteri tak mahu. Kalau dia buat lari anak pun, anak akan kembali pada ibu. Macam mana?
Hukum agama kita Islam, salah satu dia ayah ataupun ibu, anak automatik dihukumkan sebagai orang Islam, anak yang belum balik. Panggil apa? Islam pusakai, daripada ayah ataupun ibu yang Islam. Faham tak? Dia berbeza dengan anak luar nikah. Anak luar nikah dia hanya bergantung kepada ibu. Kalau ibu tu Islam, Islamlah anak tu. Kalau anak luar nikah, ibu tu bukan Islam tapi ayah Islam, lelaki bukan lelaki Islam, maka anak tak akan jadi Islam. Sebab apa? Sebab hamil daripada zina tidak diiktiraf pada syarak. Sekarang ibu tu bukan Islam, yang lelaki tu Islam, jadi anak dia lah, tapi dia tak berkahwin, anak zina, maka syarak tidak iktiraf. Maka tak ada kaitan lelaki tadi dengan anak tadi tu, walau dia Islam. Ibu yang melahirkan tu kafir, dia tak ada kaitan dengan Islam. Tetapi kalau ibu tu Islam, anak zina, ibu tu Islam, ayah apa agama sekalipun, anak tu tetap Islam, ikut ibu. Ini hukum agama. Ambil. Jadi kita balik kepada hak Islam kita ni, Islam baka, Islam keturunan. Tanpa mengucap pun tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Macam contoh saya buat tadi tu. Hak mana dia tak reti apa-apa. Tak reti. Tak reti mengucap. Fatihah tahiyat lagi tak reti, mengucap pun tak reti. Usul tanya, memang mak ayah dia Islam, tok nenek dia Islam, tapi macam mana siapa ke tak tahulah. Tapi dia punya cerita tu mana Islam nama je keluarga dia. Dia kata mak ayah dia boleh anak berapa orang baru nikah, dia kata. Oh, pasal tu. Oh, pasal berat. Pada anak budak ketiga bersatu. Tapi dari segi hukum kita hukum dia sebagai orang Islam. Mana kalau dia meninggal, kita kena uruskan jenazah sebagai orang Islam. Dia tak pernah mengucap Islam, dia ada pusaka daripada ibu bapa. Adakah dia wajib mengucap? Wajib mengucap tu dalam sembahyang. Itu dalam tasyahud akhir, itu cerita lain. Faham tak ni? Cuma gini je. Kita Islam yang kita pusakai daripada ibu bapa kita. Kita Islam, kita pusakai daripada ibu bapa kita. Kemudian mengucap dua kalimah syahadah, hak dalam sembahyang, tasyahud awal sunat ab'ad, tasyahud akhir rukun qauli, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita mencerita hukum tu hukum hak ibadat suku tu. Kan kita kan, kalau orang azan, itu lafaz azan dia. Kita nak cerita dua kalimah syahadah yang tak kait dengan semayang, yang tak kait dengan azan. Ni semata-mata ni dua kalimah syahadah. Yang kita Islam automatik terima daripada ibu bapa kita. Untuk kita mengucap dua kalimah syahadah sekali, wajib ke sunat? Sekali sama hidup, wajib ke sunat? Ni tak campur dengan hak syahadah dan tasyahud ni. Itu syahadah dalam ibadah. Tak campur syahadah dalam lafaz azan. Itu dalam ibadah. Ini syahadah semata-mata ni, di luar ibadah. Yang mana kita Islam terima pusaka dari ibu bapa. Wajib tak kita mengucap sekali? Wajib tak kita mengucap sekali dalam seumur hidup kita, yang luar daripada ibadah? Pandangan mazhab Maliki, wajib kita kena ucap sekali. Dengan kosak di hati kitanya, menunaikan kewajipan ucap sekali dua kalimah syahadah di luar ibadah. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i sunat. Kita ucap sekali dua kalimah syahadah di luar ibadah sebagai dengan kosak hati kita nak menunaikan perintah sunat. Kita pernah tak kosak seumpama tu dengan mengucap dua kalimah syahadah? Pernah? Jangan duduk kira syahadah dan tasyahud itu dalam ibadah tu. Itu hukum lain tu. Ni syahadah suku sakat. Pernah tak kita? Mazhab Maliki wajib lah sekali ya. Kalau tak pernah, kita mengucap semua dalam ibadah, luar ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
dengan kosak hati kitanya adalah untuk menunaikan kewajipan kata sekali mengikut pandangan mazhab Maliki. Kalau tak pernah, berdosa kita mengikut pandangan mazhab Maliki. Faham tak? Tapi pandangan mazhab Syafi'i, kita ucap sekali tu di luar ibadah serta kosak di hati kita menunaikan perintah sunat mengikut pandangan mazhab Syafi'i, barulah kita dapat pahala sunat sekali tu. Lepas tu kita mengucap semua lah, tu dah masalah ni untuk kosak tu. Sama contoh dengan selawat. Selawat dalam ibadah, dalam tasyahud, tu tasyahud awal sunat abad, tasyahud akhir rukun qauli. Selawat dalam kunut, itu selawat dalam ibadah. Itu tak ada selawat ibadah. Selawat di luar ibadah. Mazhab Maliki wajib kita selawat sekali dengan kosak di hati nak menunaikan kewajipan selawat sekali sama hidup di luar ibadah. Kita mazhab Syafi'i sunat. Yang ada ni. Itu sama dengan hukum mengucap dua kalimah syahadah. Termasuk selawat, termasuk doa kepada kedua ibu bapa. Dikhilaf mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Wajib tak kita kena doa sekali pada kedua ibu bapa kita dengan kosak untuk menunaikan kewajipan. Wajib sekali. Mazhab Syafi'i sunat sekali. Hak kita doa sama-sama tu, sama-sama tak ada masalah tu. Hak sekali hak menunaikan tuntutan. Sekali sama hidup untuk menunaikan tuntutan. Ni mengucap dua kalimah syahadah. Sebab kita tanpa mengucap pun kita orang Islam. Sebab pusakai daripada ibu bapa kita. Mazhab Maliki wajib kena ucap sekali dua kalimah syahadah di luar ibadah dengan kosak di hati untuk melepaskan tuntutan wajib mengucap dua kalimah syahadah sekali di luar ibadah. Tu mazhab Maliki. Alhamdulillah. Kemudian kita Islam yang kita warisi daripada ibu bapa, rukun Islam mengucap yang menjadi kewajipan kita adalah mengaku terima bahawa syahadah adalah rukun Islam yang pertama. Itu je kita sebagai orang Islam. Kita kena terima bahawa mengucap dua kalimah syahadah adalah rukun Islam. Kemudian berkaitan dengan kedudukan mengucap dua kalimah syahadah, yang mana Islam lain, iman lain, tapi tidak cerah tangga. Dalam kitab-kitab tauhid dia bicara iman, bicara sifat Allah, sifat Rasul. Tapi nak cerita kaitan antara Islam dengan iman, dalam kadang-kadang dalam kitab tauhid walaupun bicaranya iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, tetapi dimulai dengan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah walau pergi kepada mengenal Allah, mengenal Rasul. Akhir sekalinya bicara habis sifat Allah, sifat Rasul, dikandungkan pula di bawah dua kalimah syahadah. Itu kaitan antara Islam dengan iman. Walha pandangan muktamad, nak sah iman tidak berkait dengan mengucap dua kalimah syahadah. Tapi nak cerita kait rapat antara Islam dengan iman, dalam kitab tauhid cerita sifat Allah, sifat Rasul. Untuk beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Tetapi tajuk mula-mula dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian kita Allah Subhanahu wa taala ilah, Tuhan, sembahan yang sebenar. Nak kenal pula Allah sebagai ilah, dia pergi pada sifat-sifat Allah. Syahadah yang kedua, penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Nak kenal utusan Allah ni sifatnya macam mana. Itu kait antara syahadah dengan iman. Walau syahadah lain, iman lain. Tapi kaitan antara Islam dengan iman. Lepas tu dia disambung gitu. Kemudian Islamnya syahadah, imannya beriman dengan Allah dan Rasul. Itu asas. Tapi beriman dengan Rasul tu duduk nombor berapa? Duduk nombor 4. Ya. Beriman dengan Rasul nombor 4. Antuk minabillah, Nabi kata engkau beriman dengan Allah wa malaikatihi, dan malaikah,
wa kutubihi, dan kitab, barulah wa rusulihi. Itu dalam hadis Jibril. Dalam amanah rasul tu, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tengok. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tengok. Rusul yang keempat. Kenapa kita kata iman asasnya Allah dan Rasul? Walah Rasul duduk nombor 4. Dia adalah huraian-huraian ulama berkaitan dengan kenapa kau rukun iman yang kedua malaikat, rukun iman yang ketiga kitab, rukun iman yang keempat Rasul. Walaha kita nak beriman dengan malaikat, nak beriman dengan kitab, nak beriman dengan hari akhirat, mari daripada beriman dengan Rasul. Bukan gitu? Bukan Rasul kan cerita malaikat, Rasul yang bawa kitab, Rasul yang cerita akhirah. Jadi mari mana kita beriman dengan malaikat, kitab, hari akhir? Rasul. Jadi kenapa Rasul nombor 4? Bahkan kita beriman dengan Allah mari mana? Mari daripada Rasul juga. Ada ni. Kita beriman dengan Allah pun mari daripada Rasul. Sebab itulah mazhab Maliki hina Rasul, murtad wa ni'udzubillah, syahadahnya tidak akan diterima sampai kesudah, kena hukum bunuh. Itu mazhab Maliki. Tak terima syahadah, tak terima taubat. Macam Salman Rushdie, tak terima. Walaupun dikata dia sudah insah dah, tak terima. Mazhab Maliki tak terima. Hina Rasul tak terima. Bunuh, tak ada. Dia bertaubat dah, tak ada. Tutup dah. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, hina Rasul, hina Nabi, dia bertaubat, dia mengucap, okey, jadi Islam semula. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak terima. Sebab apa? Sebab segala-gala mari daripada Rasul. Beriman dengan Allah pun mari daripada Rasul. Bukan kata beriman dengan malaikat, kitab, hari akhirah, beriman dengan Allah pun mari daripada Rasul. Dihina Rasul, habis cerita lalu dah. Takkan diterima dah taubat dia sampai ke bila. Hukum bunuh. Itu mazhab Maliki. Bukan mana ceritanya besar Allah, besar Rasul daripada Allah, bukan. Sebab kita beriman dengan Allah ni, Rasul yang bawa wahyu melalui Rasul. Sementara malaikat, kitab apa semua. Tapi kan Rasul nombor 4. Ini ulama yang hura. Dia kata sebagaimana agama yang diturunkan. Agama daripada Allah diwahyukan melalui Jibril, bawa kitab kepada Rasul. Agama daripada Allah diwahyukan melalui Jibril, malaikat, bawa kitab kepada Rasul. Ini aturan dia. Allah, malaikat, kitab, Rasul. Tapi asas iman adalah Allah dan Rasul. Beriman dengan Rasul yang bersifat dengan benar, beriman dengan Rasul yang bersifat dengan amanah, beriman dengan Rasul yang bersifat dengan tabligh. Kita akan beriman dengan sekalian perkara yang Rasul bawa, termasuk malaikat, termasuk kitab, termasuk hari kemudian. Maksud dia bawa beriman dengan Rasul. Itu asas kepada iman. Asas kepada Islam, 2 kalimah syahadah. Penyaksian kita Allah dan Rasul. Masuk ke dalam iman. Masuk ke dalam iman, beriman Allah dan Rasul. Hak zahir Islamnya 2 kalimah syahadah. Itu hak ghalibnya. Hak ghalibnya Islam turun kepada iman, tu ghalib. Hak tadinya hak ada kekangan beriman dulu Islam kemudian, tu jarang-jarang. Tak ada, itu jarang-jarang. Hak ghalibnya Islam, iman. Macam kita. Kita Islam dah dalam perut Islam dah kitanya. Lahir kita sebagai orang Islam. Beriman ataupun tidak, itu bergantung kepada kepercayaan kita bila diajar ilmu akidah kepada kita kemudian. Ada ni. Ada orang Islam balik kadang-kadang tidak beriman. Sebab tidak diajar berkaitan dengan akidah kepercayaan. Jadi daripada Islam turun kepada iman. Sama dengan orang kafir nak masuk Islam. Hak ghalibnya dia mengucap dulu. Dia mengucap dulu kalimah syahadah. Dia mengucap dulu kalimah syahadah. Dia kena faham apa yang diucap. Faham macam mana? Faham secara ijmal dia panggil.
faham secara rekah, faham secara kasar. Penyaksian Allah tiada Tuhan melainkan Allah. Penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Dia kena sekarang hak dia ucap secara zahir, kita terima dia sebagai orang Islam apabila nyata dia ucap tu sukarela dan dia nampak zahirnya dia mengiyakan, maka dihukumkan sebagai orang Islam. Tapi macam mana iman dia? Ketika dia ucap dia kalimah syahadah, hati dia percaya kepada Allah, hati dia percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya, tapi percaya pada Allah pun pendek-pendek je lah, sebab dia pun tak kenal Allah lagi. Kenal ni? Dia percaya pada Nabi kita, percaya rekah-rekah, jadi dia pun tak kenal lagi sifat-sifat Nabi kita. Maka sah dah iman dia, walaupun kalau iman dia tak lengkap. Sah iman dia. Dia mati saat tu syurga. Berbeza kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, zahir dia ya, maka disahkan sebagai orang Islam. Hati dia tak ada, tak percaya ke Allah. Sebut Nabi Muhammad pun dia fobia dah, tak percaya Nabi Muhammad. Tak mengucap nak kahwin dengan orang Melayu, kan tak? Nak kahwin dengan orang Melayu, dia kena mengucap dia tak boleh kahwin. Maka dia orang Islam pada zahir, tapi tidak beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati kekal neraka kau. Baik, tak ada kepercayaan. Tapi waktu dia ingat Allah Ta'ala lah tu, kita tak tahu tu. Dalam keadaan dia seumpama tu, dia Islam saja tidak beriman. Tapi bila dia berkahwin, dia pun faham, dia pun nak masuk kepercayaan. Barulah dia orang beriman. Pada ni. Tapi kepercayaan daripada agama ni tak akan macam kita lah. Kita ni lengkap ke nak rukun iman. Tu kita orang Islam asal. Ni orang hak bukan Islam ni. Dia masuk Islam, dia mengucap dia kalimah syahadah, dia faham agama dia, dia beriman dengan Allah. Allah Tuhan yang satu. Dan Allah sifat macam mana dia pun tak tahu mana lagi. Nabi Muhammad tu rasul tu, utusan Allah. Dan sifat Nabi Muhammad dia pun tak tahu molek lagi. Sah iman dia. Dia panggil beriman secara ijmal. Beriman dengan Allah dan Rasul secara ringkas, secara kasar. Lepas tu dia wajib kena mendalami untuk beriman secara tafsil, secara detail. Dia gitu. Sebab tu lepas dia mengucap, dia beri kelah agama. Sebab apa? Sebab dia kenal Allah secara, dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul secara lebih tafsil, lebih detail. Itu kewajipan lah tu. Ada ni. Sebab ada orang tak faham. Dia kata macam mana orang mengucap dua kalimah syahadah, belum sempat belajar sempat 20 mati. Nak tanam mana dia kata? Ni jahil sangat ni. Nak tanam mana itu hukum Islam. Dari mengucap kita hukum Islam, tak nak kubur Islam lah. Dia tak ngaji lagi sebab 20. Tu bab iman. Ni. Apa panggil jahil bab asas agama Islam, iman dan ihsan. Dia mengucap dia kalimah syahadah, tapi belum sempat belajar sebab 20 dia mati. Nak tanam mana dia tanya. Pada ni. Tanam kubur Islam pada orang Islam. Hati dia macam mana ketika dia mengucap? Dia percaya kepada Allah Rasul, syurga dia. Dia tak percaya kepada Allah Rasul, nak kahwin orang Melayu je. Kalau dia mati saat tu, neraka kau. Sebab dia tidak beriman. Tapi hak zahirnya, tengok. Dia mengucap, faham maksud, lebih kurang, disahkan sebagai orang Islam. Mati tiba-tiba, kubur orang Islam lah. Kita tanam dia sebab dia orang Islam. Mengaji cepat 20 tu detail pula tu. Masa mula-mula dia mengucap, dah reti cepat 20. Tapi hati dia percaya tiada Tuhan melainkan Allah. Hati dia percaya Nabi Muhammad tu utusan Allah. Sah Islam dia. Sah iman dia. Islam sah dengan mengucap, iman dia sah. Ada ni. Masa tu dia jahil lagi. Dia lalu kot Tuhan lama dia hanggut-hanggut pula. Mana tu? Terbatal ke tak? Dia jahil. Tak ambil kira, belajar semula lah. Mudah hanggut-hanggut apa Tuhan lama? Tak boleh ke nak hanggut sikit? Tunggu ingat orang lama kan, hanggutlah sikit. Hanggut sikit orang lama. Apa ke tinggal teru? Orang tinggal teru lah tu bukan Tuhan. Misalnya. Lepas tu batal dah. Dah. Dia orang jahil. Jahil dimaafkan sebab dia baru masuk Islam. Maknanya sah iman dia, walaupun pegangan dia pegangan kalau ikut kita
Pegangan tu kafir, pegangan itu. Dan dia jahil, tak kafir, sah imam dia. Tapi dia kena belajar kemudian. Ada ni. Itu antara kaitan antara Islam mengucap dengan syahadah dengan beriman dengan Allah dan Rasul. Tapi secara ijma', cara ringkaslah bagi orang yang baru masuk Islam. Kemudian, kenapakah mengucap dua kalimah syahadah menjadi kewajipan kepada orang kafir yang nak masuk Islam? Kenapa tak suruh baca Fatihah ke? Suruh baca Qul Huwallah ke? Kenapa dua kalimah syahadah? Oh, panjang bicara kedudukan dua kalimah syahadah. Orang kita learning je tak apa cara. Apa dia syarat dua kalimah syarat syahadah, rukun syahadah, pengertian syahadah. Kita kurang cara. Orang dulu Allah lah dia tekan syahadah. Asyhadu sendiri pun dia bermakna macam-macam. Asyhadu, aku naik saksi, aku ikrar, aku macam-macam. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ni penting nyebab dua kalimah syahadah. Dah bayangkan orang kafir mati kafir kekal neraka, lepas mengucap dua kalimah syahadah mati segera masuk syurga. Tekah sikit je. Ada ni? Tekah sikit je. Ni besarnya kedudukan dua kalimah syahadah dalam agama. Sebab tu kita kena faham betul-betul pengertian dua kalimah syahadah. Kena faham betul-betul pengertian dua kalimah syahadah. Kalau kita faham pengertian dua kalimah syahadah, kita faham dah Islam dengan makna terima. Kita faham dah Islam dengan makna terima. Kenapa Islam dengan makna terima? Kerana dua kalimah syahadah. Apa makna dua kalimah syahadah? Penyaksian kita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Penyaksian kita sukarela, tak ada orang paksa kita. Allah jua Tuhan. Penyaksian kita Nabi Muhammad utusan Allah. Apa tujuan diutuskan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Tujuannya, hikmahnya, utusan Allah bawa agama daripada Allah. Jadi agama ni, tugas Rasul, hikmahnya bawa agama daripada Allah. Kita menyaksikan Allah jua Tuhan, menyaksikan Nabi Muhammad ni utusan Allah. Nabi Muhammad bawa agama kepada kita. Kok mana? Macam mana kita punya kedudukan? Kita kena terima lah. Kena terima apa Nabi bawa. Itu Islam, terima. Sebab apa kena terima? Kita mengucap kan? Kita saksi Allah jua Tuhan kan? Tak ada Tuhan yang lain. Kita nak saksi Nabi Muhammad utusan kan? Utusan Allah. Sekarang Nabi Muhammad bawa agama daripada Allah. Allah jua Tuhan. Bila Allah menetapkan apa-apa perkara, apa-apa hukum, macam mana kita punya penerimaan? Tak ada dah lah. Bulat-bulat kena terima, akur. Tanpa, patut Islam ni terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Dan kita pati paridah. Islam terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Kenapa kita tanpa kira bicara? Sebab Allah jua Tuhan. Kok mana lagi kita nak kira bicara? Kalau perintah orang, kita kena jangan terima bulat-bulat sangat perintah orang ni. Orang ni bukan betul sangat ni. Kita kena nilai dulu kalau perintah orang. Ketetapan orang kita kena nilai dulu, tengok orang tu macam mana. Sekarang ni ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Allah siapa? Allah yang kita nak saksi, Allah jua Tuhan. Jadi apabila Allah jua Tuhan menetapkan hukuman kepada kita, ketetapan pada kita, siapa kita nak persoal? Kita kena terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Itu Islam. Patut Islam makna terima. Sebab apa? Itulah pengertian daripada penyaksian kita dua kalimah syahadah. Ada ni. Kemudian kita sembahyang pula. Tu rukun yang kedua. Kita sembahyang. Sujud menungging kitanya. Kita sembahyang, sujud menungging. Itulah rukun yang paling tazallul, yang paling hina. Tak boleh nak sujud kita kalau bukan perintah Allah ni. Ada ni. Kita manusia, kejadian yang muqtadil, kejadian yang pertengahan, yang comel. Kita manusia kan.
kita tubuh berdiri tegak. Kita makan sela molek kitanya. Itu kejadian manusia. Binatang, kejadian binatang, punggung dengan kepala merangkau. Itu kejadian binatang. Siapa tak nak makan, kepala muka lebih rendah daripada punggung masa nak makan. Bukan gitu binatang. Itu kejadian binatang. Sambil dia makan kut depan ni, keluar kut belakang. Itu binatang. Faham tak ni? Depan duduk makan ni, tunduk kepala lebih rendah daripada punggung. Hak punggung keluar, debok keluar. Macam lembu tu lah. Itu binatang. Kita dah pendirian kita tegak. Makan pula comel duduk. Ini manusia. Tiba-tiba pada masa sujud, syarat nak sah sujud tankis dia panggil. Apa makna tankis? Menungging. Itu syarat untuk sah rukun sujud. Rukun sujud ada 8 syarat. Satu-satu syaratnya tankis, menungging. Dengan bahawa kalau kita sujud tempat tinggi, maknanya kepala kita dengan punggung kita ni tak menungging, tak sah. Jadi syarat untuk sah rukun sujud menungging. Wajib kena tinggi punggung daripada kepala. Letak pula dahi di tempat pijak. Dahi pula ingat baik, jangan ada benda Allah. Ini mazhab Syafi'i, jangan ada benda Allah. Ni muka ni paling mulia sekali ni. Itu latar tempat pijak. Tak. Dahi bubuh atas tempat pijak, jangan ada Allah dengan gapa-gapa. Jangan Allah dengan kopiah, jangan Allah dengan serban, ikat serban sampai tutup dahi. Tak sah mazhab Syafi'i. Itu perintah sujud dalam sembahyang. Akurnya kita kepada perintah Allah, orang ni akan menjadi orang Islam yang sebenar-benar. Bengah-bengah daripada sujud, segala-gala kita depan Allah kita akan terima bulat-bulat. Sebab apa? Kita sujud menungging tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Sebab itulah kita sama sekali tidak boleh mengkafirkan orang yang sembahyang satu kiblah dengan kita. Sebab apa? Orang sembahyang ni nungging tu. Nak kafirkan kat mana lagi? Orang sembahyang yang sebenar, orang sembahyang yang faham agama. Bukan orang sembahyang adah. Sujud punya sujud bukan sekali, 2 kali tiap-tiap rakaat. Rakaat sekali je, sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Sudah sembahyang beri salam, hukum Allah tak sesuai. Saat ni sujud ke siapa saat ni? Ni sembahyang adah, sembahyang tak kenal Tuhan ni. Tadi dia sujud menungging 2 kali kan. Beri salam je. Hukum Allah tak sesuai. Allah ni tidak bijaksana, Allah tak tahu. Sekarang ni kan masyarakat majmuk kan. Allah tak tahu kita masyarakat majmuk ni. Masa Allah utuskan Rasul 1400 tahun dulu. Kita sujud pada Allah seumpama tu. Sujud saat ni tu sujud adah. Senang je tu panggil. Orang sujud yang sebenar tak ada. Syahadah tu pengakuan dah. Semayang pula dengan sujud seumpama tu, dia akan menjadi orang yang akur bulat-bulat, terima bulat-bulat segala tetapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sikit pun berasa di hati, hukum Allah ni jadi kedok. Kalau mari di hati sikit-sikit itu orang iman lemah. Kita kena kuatkan iman, keyakinan masing-masing dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang iman lemah ni gitulah kadang-kadang. Hukum agama Allah, ya kedok, tapi bukan tak percaya. Dia ada lemah di situ, waktu kena jagalah iman masing-masing. Ada ni. Tapi yang kita naknya daripada rukun syahadah tu, kedudukan syahadah. Hak sembahyang tu nombor 2 dah, hak rukun syahadah. Penyaksian kita tu, tiada Tuhan melainkan Allah. Penyaksian kita Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi bila kita menyaksi seumpama tu, kita ikrar seumpama tu, bila Nabi bawa perkara agama yang datang daripada Allah, pasti kita akan terima bulat-bulat tanpa kira bicara akan hukum hakam agama Allah. Yang mana hukum hakam agama Allah ni lah yang akan bawa kebaikan kepada kita dunia dan akhirah. Kemudian kita ada masa sikit lagi, kita nak perhabis rukun Islam. Kuliah akan datang kita masuk pada rukun iman.
Jadi kuliah akan datang 1 hari bulan. 1 hari bulan 12 insya-Allah. 30 hari 1. Jadi 30 tu kita buat kelas dah. Dia minggu pertama. Jadi kalau kira 30 hari bulan hari 1 tu bukan minggu pertama lagi. Kalau minggu pertama 7 hari bulan hari 1. Jadi pas tengah dah. Jadi kira-kira insya-Allah hak bulan 12 hari 1 30 hari bulan 11. Hari Ahad 1 bulan 12. Ada. Jadi kita pergi kepada hak rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima tu. Dan engkau mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang tu panjang pula cerita tu, sebab mendirikan sembahyang dengan bahawa sempurna syarat dan rukun, bahawa panggil mendirikan sembahyang. Dan engkau memberi zakat dan puasa Ramadan dan haji engkau akan Baitillah jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Ada bekal untuk perjalanan dan juga bekal hak kita tinggal di rumah. Kenapa kau berkaitan dengan haji? Nabi kata inistata'ta ilaihi sabila. Inistata'ta ilaihi sabila. Jika kuasa engkau kepada haji, nisbah dengan jalan. Jika kuasa. Walah kalau puasa pun jika kuasa juga. Kalau dah sakit berat, kalau dah tua yang tak puasa, tak wajib kau puasa. Tetapi kenapa hak Nabi qaidkan jika tu hanya hak haji je, dan mengerjakan haji jika kuasa engkau kepadanya, nisbah jalan. Kenapa haji je? Jika engkau kuasa. Dah puasa? Bukan jika engkau kuasa. Sebab hajilah hak paling banyak menggunakan harta dan juga tenaga. Menggunakan harta dan juga tenaga. Ada ni. Kita sembahyang tenaga je. Kita zakat harta je. Kita puasa tenaga je. Kita haji harta dan tenaga. Dua-dua. Lepas tu dia kata jika engkau kuasa. Walau puasa pun jika engkau kuasa juga. Sebab haji yang paling banyak menggunakan harta dan juga paling banyak menggunakan tenaga. Kemudian kita tadi bila Islam dengan makna buat, rukun tu sudah molek lah. Buat juga, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Tapi Islam dengan makna terima, nak letak mana pula tu? Islam dengan makna terima. Mendirikan sembahyang bukan terima tu buat. Kau kan ni? Memberi zakat, buat. Berpuasa, buat. Mengerjakan haji pun buat. Islamnya bukan buat, Islamnya terima. Letak warna pula tu, nak jadi selaras. Islam dengan makna laksana, buat tak apalah, rukun pun buat. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Antara Islam dengan makna amal buat, dengan rukun buat selain lah. Tapi bukan rukun sungguh tu. Bukan rukun hakiki, rukun urfi. Bukan rukun hakiki. Kalau rukun hakiki mengerjakan sembahyang, dah batal Islam. Ada. Mengeluarkan zakat, tak ada satu rukun dia tak mengeluarkan zakat. Ada batal Islam. Dia kata rukun urfi, jangan lupa tadi. Rukun pada panggilan, seolah-olah seperti rukun. Kita balik pada Islam dengan makna terima. Islam dengan makna terima. Tapi rukunnya bukan terima, rukunnya buat. Nak jadi selain tu macam mana? Hak tu kena tambah lah, kena tambah ayat. Mengucap dengan masyarakat, yakni terima bahawa mengucap dengan masyarakat adalah agama. Itu je. Mendirikan sembahyang, yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang. Dan mengeluarkan zakat, yakni terima kewajipan mengeluarkan zakat. Dia kena pergi kat tu. Biar jadi jueng dengan takrif Islam, iaitu terima. Berpuasa, yakni terima kewajipan berpuasa Ramadan. Mengerjakan haji, yakni terima kewajipan mengerjakan haji. Itu rukun Islam. Terima. Itu rukun hakiki. Dia tak terima kewajipan sembahyang, kafir lalu dah. Sebab apa? Sebab itu rukun hakiki. Dia tak terima kewajipan mengeluarkan zakat. Zakat buat apa? Kalau zakat perniagaan, kita berniaga seorang, tak babik dengan orang. Zakat pertanian, kita tani seorang, orang lain mari je.
Yang kita nak bagi zakat pada dia tu kenapa? Pada ni. Sebab kita bukan kata orang kampung tu kita tanam padi, dia mari tolong kita semar ke apa. Dak, dia tengok je kelik-kelik. Lepas kita boleh hasil, kita nak kena bagi zakat pula dah. Tak ada ni hukum ni. Dia tak terima kewajipan mengeluarkan zakat. Maka batal Islam sebab tak ada satu rukun. Itu rukun hakiki sungguh. Rukun hakikinya terima kewajipan berpuasa. Tiba-tiba dia tak terima kewajipan berpuasa. Berpuasa ni wak menyeksa diri je. Contohnya lah. Maka batal Islam. Sebab apa? Sebab tak ada rukun hakiki, iaitu terima kewajipan mengeluarkan zakat. Terima kewajipan menunaikan puasa. Sama juga dengan terima kewajipan mengerjakan haji. Kalau dia tak terima, maka batal Islam. Sebab itu rukun hakiki dia panggil. Jadi kita nak sejuang. Kalau Islam makna buat, rukun pun buat, okeylah. Tapi bukan rukun sungguh tu, rukun urfi, rukun pada panggilan. Seolah-olah mendirikan sembahyang berpuasa ni macam rukun dah, kita kata. Kalau kita cakap kampung kok, macam rukun dah, macam lek-lek sepa-sepa dengan rukun. Macam kalau tak ada kok, tak ada Islam. Tu, lek-lek, mana lek-lek orang dah. Seperti, seolahnya rukun. Tak ada lah Islam. Dipanggil rukun urfi. Tetapi kalau Islam dengan makna terima, maka rukun pun kena letak makna terima. Terima bahawa mengucap adalah rukun Islam. Terima kewajipan mendirikan sembahyang. Terima kewajipan mengeluarkan zakat. Terima kewajipan berpuasa. Terima kewajipan mengerjakan haji jika kuasa. Terima tu, itu rukun hakiki. Tak terima, batal Islam. Itu rukun hakiki. Tapi kena letak, kena ada tambahan sedikit lah. Kemudian kenapa, ini saya sebut dah kuliah terdahulu, kenapakah asas Islam adalah dua kalimah syahadah. Apabila kita menyaksikan Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah, pastilah kita akan terima sekalian perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesah rukun syahadah. Tetapi kenapa rukun Islam hanya ibadah jua? Sembahyang, zakat, puasa, haji. Walah, kalau pekohnya ada 4. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Itu sebut dah kuliah terdahulu. Sebab ibadah ni sebahagiannya ada ta'abudiyun. Kenapa kewajipan sembahyang 5 kali? Kenapa rakaat yang berbeza? Kita terima bulat-bulat. Kita akur, kita tak bersoal. Sebab apa? Sebab syahadah kita ada. Kan ada ni? Syahadah kita ada. Allah jua Tuhan. Allah perintah, buat sudahlah. Kenapa 5? Kenapa rakaat tak sama? Dah kita terima je. Tapi boleh cerita tak kenapa? Dah kita ada syahadah, kita terima je. Dan kita laksana. Kenapa zakat? Kenapa puasa? Puasa pula pagi pas ke petang. Kalau petang pas ke pagi kan senang. Sama juga masa tau. Tak sama masa. Subuh pas sampai ke maghrib. Kalau maghrib sampai ke subuh, sama je. Kenapa tak maghrib sampai ke subuh? Kita terima je. Tak persoal pun. Terutama sekali haji. Kenapa tawaf? Kenapa sa'i? Kenapa wukuf? Kenapa melontar? Cuba cerita. Kenapa wukuf? Al-hajju arafata, Nabi kata. Haji ialah wukuf di Arafah. Kenapa wukuf? Tunggu apa? Saya ingat almarhum tunggu saya ceramah. Kalau tunggu durian boleh ke asyik? Ni tunggu je. Tak ada tunggu apa pun. Tak usah bersoal. Sebab apa? Sebab kita ada syahadah. Kenapa? Tak usah bersoal kenapa? Kita ada syahadah. Kita terima je lah. Itu ibadah. Kita boleh terima bulat-bulat. Macam mana dengan muamalah? Itu kita boleh cerita. Kenapa kau ada hukum jual beli, ada hukum sewa menyewa, hutang berhutang? Kenapa ada hukum? Ni nampak je lah. Tak ada hukum ni kita nak hidup macam mana bermasyarakat? Kita akan terima bulat-bulat hak bab muamalah. Bab munakahat. Bab munakahat. Kalau tak ada munakahat jadi lembu kambing kitanya. Ada lembu kambing lah kitanya. Kena ada. Ada nikah. Kemudian nikah pula ada nafkah. Tak boleh nak pergi. Cerah. Ada iddah. Kenapa ada iddah? Supaya tidak bercampur benih. Kenapa dalam tempoh iddah tu boleh kembali semula? Takut nak baik balik. Lepas tu cerah pula. Berasa nak baik pula. Cerah pula. Habis dah. Cukup dah 3. Jadi dah cukup.
Berapa kali terah dah tu. Cerah sekali, okey, terah semula round kedua. Cerah pula, terah lagi round ketiga. Cerah pula habis. Jadi tu. Ada ni. Kita boleh cerita dia punya hikmah-hikmah dia tu. Ibadah kita hanya akur saja, terima sebab kita ada syahadah. Lepas tu bab munakahat tak payah tanyalah waktunya. Bab janayat. Orang yang melakukan kesalahan. Lah untuk selamat masyarakat. Untuk selamat masyarakat. Kan ada hukum. Mencuri ada hukum. Minum arak ada hukum. Sebab apa? Untuk keselamatan masyarakat. Ni kita boleh nilai sendiri ni. Hukum agama orang mencuri, kena kerak tangan. Tapi kalau hukum nafsu kita, mati kata. Tengok tu. Hak apa ke katok pakai mati. Faham tak? Tu hukum nafsu kita. Mana dengan hukum Quran pakai kat tangan tu memang baik dah tu. Kalau kena kita tak ada kat tangan dah. Kan? Orang kerja daripada muda pas ketua, sipang lagi Mekah, senyum-senyum dia ambil. Bukan dengan kamu? Kat tangan tu nak badan kalau nafsu kita ni. Kat tekak. Orang sipang jak muda. Boleh dia ni. Orang nak pergi Mekah. Dia nak pergi mana lain. Nak terbang tu lah. Cocok jarum terbang kata. Nak bahan dada. Nak pergi Mekah duit. Orang dia bagi bahan dada. Macam mana kalau dengan nafsu kita? Tekak lah jawapan dia. Ada ni. Ni dok ni. Orang mangsa pula kena kerat tangan. Hak ragu-ragu. Kalau tebeng-tebeng bertahan juga, tak mau lepas, dicatah tangan dengan main. Jadi ada standby dia orang ragu ni bukan kosong, dia adalah pisah ke apa ke, tarik tak lepas dia ni. Tangan-tangan dia dicatah. Mangsa pula kena catah tangan. Dok, orang jahat tu kena catah tangan. Hukum agama kita boleh terima tak boleh terima? Dok, tak kerat tangan. Lepas curi tu, bubuh dalam. Siapa tanggung makan? Kita tanggung makan. Berapa sehari hak belanja makan dia? Dia bukan masuk sendiri tu. Tu kan masuk ada kontrak berapa seorang kena bayar? Siapa bayar? Keluarga banduan bayar? Kita lah bayar. Keluar dia, Allah keluar dah mamak ni kunci rumah kena tambah besar sikit. Takut pula dah kita ke dia. Takut pula kitanya. Dia lalu sebelah rumah kita dak nak tidur dah malam. Petang tadi mamak tu lalu tu dia lalu nak cari menapa tu. Tengok. Dia pula jadi raja, kita pula jadi takut ke dia. Kita boleh cerita mana tengok Mekah. Orang duk cerita orang di Mekah. Tinggal barang tak ada seorang nak ambil. Siapa tahu seorang nak ambil? Orang Mekah kan? Hak curi-curi tu bukan orang Mekah. Orang luar. Orang Mekah tak berani nak kosek. Kenapa? Tambah aman gitu. Boleh balik cerita. Allah Mekah aman sungguhlah. Tinggal barang tuan kedah tak ada orang nak cari. Sebab apa? Selamat. Kenapa? Kerana hukum agama. Dan kita? Seorang-seorang tu berapa puluh kali masuk penjara. Mana kita boleh terima? Kenapa ke agama sangat menekankan berkaitan dengan nasab? Supaya jangan berzina. Dia berkaitan dengan keturunan. Jangan berzina. Berzina kena hukum begian. Sebab apa? Sebab panjang kerosakan dia. Bila berzina saja, hamil contohnya panjanglah bicara dia. Anak tu macam manalah. Nanti orang panggil dia apa? Panggil ni anak zina. Kita panggil. Kita kata anak zina. Mana saksi 4? Saksi tak ada. Kita kena qazah 80 sebab. Panjang tu panjang. Maka syarat menetapkan hukum zina kena begiam. Untuk masyarakat kita boleh fikir dengan akal. Jadi kalau hukum ibadah kita boleh terima, hukum janayah lagilah mudah-mudah kita terima. Sebab apa? Sebab kita ada syahadah, asas kepada rukun Islam. Ni sayang kepada orang jahat pula dah. Sayang ke dia. Ada sekali tu tukang ceramah. Orang agama ni tukang ceramah. Dia orang mencuri
Jangan kerak tangan dia kata. Wikija ke dia? Oh, sedap tukang ceramah. Orang agama ni. Dia ni tak ada dah, hilang dah dia ni. Hilang mupu pakai mana tak tahu dah lah. Wikija dia kata. Kita setuju. Wikija rumah dia. Wikija rumah orang cakap. Jadi tukang masuk ke, jadi tukang kebun ke, jadi direba ke, wikija lah. Wikija dia curi. Gaji tak cukup, naik gaji. Dia tak curi lah. Naik gaji curi lagi. Nak banyak lagi lah tu. Sedap dia. Jadi hukum Tuhan kat tangan apa dia kata wikija. Tapi orang Arab, Mekah ni orang Arab dikerah. Tak berani nak curi. Orang Melayu berani nak curi kalau ada hukum. Orang Melayu ni bukan kata kat tangan. Orang Melayu ni, pokok tu jangan main malam-malam, lekok lalu kok lain. Dah lalu pokok tu. Orang Arab kerah degil babi. Orang Arab ni tak berani nak curi. Kalau orang Melayu, faham tak ni? Awal-awal lagi. Sekarang ni hukum tak ada lagi pun takut dah. Hukum tak ada lagi. Kalau kat tangan, apa? Takut dah mu. Takut dah. Hukum tak ada lagi tu. Kalau hukum ada, berani tak kau? Orang Melayu ni berani. Jadi hukum tu untuk masyarakat. Kita boleh terima. Tapi kita semata-mata Al-Quran kita terima je lah. Tapi hak ni kita nak kuat. Nak kuat. Jalannya kok mana hukum agama ni? Ibadat kita boleh terima. Semayang kenapa 5 kali? Kita tak bersoal. Sebab apa? Kita ada syahadah. Kita orang Islam. Terima sudah lah. Bak muamalah mundakat janayah sama sajalah. Hak tu lagi lah kita terima. Tapi kena mati di rukun yang pertama, rukun syahadah. Bila kita menyaksi Allah Ta'ala jiwa Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terima sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan Islam, ta'rif serta dengan rukun Islam. Wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi. Dia pergi pula kepada rukun iman yang 6 perkara. Wallahu alam. Kemudian kutipan dana tu berjalan macam biasalah. Ada di tong tu kutipan dana untuk pembinaan Masjid Jamiah Ulama di Fatani. Masjid Jamiah Ulama di Fatani, yang mana insya-Allah masjid itu akan jadi mercu tanda kepada pondok-pondok di selatan Thailand, pondok di Fatani, di Yala dan di Narathiwat, yang mana insya-Allah dia pondok-pondok di masjid-masjid di Fatani ini bukan hanya dengan sembahyang berjemaah semata-mata, bahkan mereka akan jadikan sebagai tempat sumber ilmu. Dan masjid itu bukan milik mana-mana tuan guru, milik kepada persatuan tuan-tuan guru pondok di selatan Thailand. Masjid Syarif Al-Fatani, insya-Allah pembinaan masjid itu mungkin makan tahun, dan saya hanya untuk kali ni lah buat kutipan. Kemudian daripada ni, siapa-siapa yang nak teruskan bagi sumbangan, dia ada nombor akaun di situ, dan boleh juga sumbang melalui saya. Saya dilantik sebagai salah seorang ahli jawatankuasa untuk kutipan dana di negeri Terengganu. Dan insya-Allah 18 hari bulan ni Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang ada mari di Terengganu, dan kutipan tu akan diserahkan kepada Tuan Guru, yang mana Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang adalah timbalan pengerusi persatuan pondok-pondok di Fatani. Tuan Guru Baba Ismail timbalan pengerusi. Pengerusinya adalah Baba Karim Dala, itu pengerusi persatuan pondok-pondok di Fatani. Jadi masjid ni di bawah persatuan. Jadi masjid ni bukan hanya masjid lah, dia ada komplek, tapi untuk pembinaan permulaannya masjid. Dan sekarang ni untuk tapak tu sudah siap. Dalam 25% untuk seorang tu sudah siap tapak pembinaan masjid, dan dia tepi jalan. Kalau bagi Fatani, masjid Khisiknya belah kanan, masjid Syarifnya belah kiri. Belum sampai kepada Bandar Fatani. Bandar Fatani atas lagi. Ni bawah daripada Bandar Fatani, tepi jalan besar.
memang tepi jalan besar, dan insya-Allah masjid itu akan jadi mercu tanda pondok di selatan Thailand. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.